Okey, sekarang kita akan masuk kepada bahagian kedua, video kedua, okey, iaitu tabiat menghidu gam. Tapi sebelum tu, inilah yang Ustaz maksudkan tadi. Okey, nampak sama tapi berbeza. Okey, so gambar yang pertama ni, yang ini adalah yang Ustaz kata tadi, apple cider vinegar. Ini halal. Okey, ini adalah cuka apple. Ini adalah cuka apple. Tapi kalau dekat 7-Eleven, yang ini hati-hati Ini nampak macam minuman biasa. Okey, nampak macam air minuman biasa, gambar kedua ni. Okey, tapi sebenarnya dia adalah kategori arak. Okey, ini yang Ustaz nyatakan tadi, apple fox cider. Yang ni cuka apple, ini halal, tak ada masalah gambar yang pertama ni. Yang kedua ni, kalau awak jumpa kat 7-Eleven, tolong jangan beli. Okey, dia mengelirukan umat Islam. Okay, so sekarang kita pergi kepada tabiat yang kedua, iaitu tabiat menghidu gam. Okey, gam dekat sini merujuk kepada semua jenis gam. Okey, gam yang awak pakai untuk apa tu? Untuk tampal kertas, gam kasut dan sebagainya. Tapi biasanya kalau tabiat menghidu gam ni, kebiasaannya orang yang menghidu gam ni dia akan gunakan gam jenis ni. Sama ada gam yang biasa orang pakai, bukan maksudnya Ustaz suruh awak hidu, tak. Okey, ini just untuk pengetahuan supaya awak tahu. Okey, biasanya adalah daripada jenis gam kasut, okey, dan gam-gam yang sebagainya lah. Okey. So, apa itu gam? Okey, gam sebenarnya adalah sejenis bahan kimia juga. Yang mana dia boleh menyebabkan apabila seseorang menghidu gam, okey, dia akan menyebabkan, okey, kesan utama awak kena ingat kalau gam dia akan menyebabkan seseorang menjadi khayal atau berhalusinasi. Maksudnya dia menerawang, fikiran dia menerawang, berhayal lah dalam dunia dia saja. Okey? Dan kebiasaannya, okey, mereka-mereka yang menghidu gam ni biasanya akan ketagih. Dia sentiasa nak hidu. Okey? Okey? Dan gam juga, kegiatan menghidu gam, laptop Ustaz ni ada ni sikit, dia tak betul sikit, okey. So, kegiatan menghidu gam ni, okey, dia boleh merosakkan fungsi organ deria dan otak serta mampu menyebabkan gerak balas kita terganggu. Okey, apa yang paling penting awak kena ingat, okey, dia sama je. Gam ke, arak ke, dadah ke, dia akan merosakkan fungsi organ, dia akan menyebabkan fungsi organ otak, organ deria dengan gerak balas kita terganggu. Cuma beza dia, kalau arak memabukkan, kalau gam dia akan menyebabkan seseorang tu berhayal, halusinasi. Okey, so kita pergi kepada contoh. Ini untuk pengetahuan awak, okey, bukan contoh. Ini maksudnya kenapa gam boleh menyebabkan seseorang tu ketagih. Okey, so inhalant, kesan inhalant pada sistem saraf. Inhalant ni untuk pengetahuan adalah bahan kimia, istilah yang kita gunakan, okey? Bahan kimia yang dihidu. Okey, dalam kes ni sebagai contoh gam, okey? So, apabila gam tu dihidu, apabila wap disedut. So, wap ni adalah bau lah. Bau, gas daripada gam tu disedut. Okey, bukan maksudnya dituang gam tu masuk hidung. Bukannya ditelan gam masuk mulut, tak, dia cuma hidu saja. Okey, wap bau gam tu, okey? Wap ni dia akan masuk, dia akan diserap melalui paru-paru, dia akan pergi kepada paru-paru, okey. Kemudian dia dah pergi ke paru-paru, dia akan pergi pula kepada sistem peredaran darah. Dan bila dah masuk darah, bahaya sebab dia boleh sampai kepada otak. Okey, dia boleh pergi kepada otak dan kemudian dia boleh pergi tersebar ke bahagian tisu di seluruh bahagian. Dia boleh tersebar ke bahagian badan yang lain. So, inilah cara macam mana gam ataupun inhalant ni, okey, apabila disedut di hidung, dia akan menyebabkan seseorang tu menjadi khayal. Sebab yang disedut, wap gam yang disedut tu, okey, dia boleh masuk diffuse, masuk dalam darah, masuk dalam otak dan sebagainya. Okey, so point kat sini, kebanyakan inhalant menekan kefungsian sistem saraf. Maksud ayat ni adalah, okey, bahasa mudah dia, okey, inhalant ni, dia akan merosakkan sistem saraf. Dia akan mengganggu. Okey, dia akan mengganggu. Tapi ada je inhalant yang memang untuk tujuan baik. Sebagai contoh macam orang asma. Itu juga tergolong di dalam bahan inhalant.
Tapi itu lain cerita. Itu memang untuk tujuan perubatan. Okey. Ini kalau gam yang macam contoh gam kasut. Okey. Orang hidu. So, dia akan jadi satu penyalahgunaan lah. Dia akan menekan fungsi sistem saraf. Okey. So, next slide. Kita tengok. Okey. Rujuk pada poster ni. Okey. Komplikasi tabiat menghidu gam. So, apakah yang dimaksud dengan komplikasi? Komplikasi maksudnya adalah kesan buruk. Kesan buruk yang seseorang, seseorang yang penghidu gam ni akan dapat. Kesan yang paling common, yang paling biasa, selain daripada dia berhayal, dia berhalusinasi, dia boleh menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Sebab apa? Sebab macam yang Ustaz terangkan tadi, orang yang hidu gam ni dia sedut wap. Disedut bau. Disebut gas daripada gam tu. So, dia akan sebenarnya terkumpul di dalam badan. Dah boleh sampai ke otak, sel darah dan sebagainya. Dan dia bukannya macam air kencing awak boleh keluarkan, tak. Once dia ada dalam badan, susah untuk keluar. Next, dia juga akan menyebabkan keracunan toksik pada jantung. Dia akan menyebabkan jantung kita berdegup sama ada lebih perlahan atau lebih laju. Tengok pada orang. Sukar bernafas dan lemas. Ini adalah kesan daripada jantung jugalah. Kemudian, kalau seseorang tu memandu dalam keadaan dia menghidu gam, dia boleh menyebabkan kemalangan, aksiden. Sebab dia berhayal. Ingat gam, kalau gam, dia akan menyebabkan hayal. Itu yang utama. Selain itu, tidak mampu menyebabkan seseorang tidak mampu untuk berfikir secara logik dan waras, keletihan, mudah lupa, hilang berat badan, gangguan emosi, tak stabil, kurang pembentukan sel darah dalam tulang sumsum dan mengundang kepada penggunaan dadah yang lebih serius. Mengundang kepada penggunaan dadah yang lebih serius. Kenapa kita kata kalau orang hidu gam ni kebiasaannya dia akan beralih pula kepada dadah sebab dia tak puas dengan gam. Dia akan beralih kepada dadah. So antara bahan lain yang mengundang kepada ketagihan antaranya, ini semua ni adalah inhalant. Benda bahan kimia yang dihidu. Ini semua ni kategori inhalant lah. Antara contoh dia adalah petrol, pelembut cat, tina, gas dapur, cat semburan atau aerosol, ubat nyamuk, krim pencuci, penyembuh rambut, cecair pemetik api, najis lembu dan sebagainya. Ada setengah kes, dia tak hidu gam. Kalau dekat certain tempat, dia guna najis lembu. Sebab apa? Yang penting dia dapat sedut wap daripada benda yang disedut tu. Dan jangan terkejut. Kalau tabiat menghidu gam ni adalah sangat bahaya. Sebab apa? Satu, gam ni dia mudah didapati, murah. Yang kedua, senang nak dapat. Dan orang tak syak pun. Orang ni guna untuk hidu gam, salah guna. So bahaya, hati-hati. Awak jangan sekali-kali nak cuba. Kalau sayangkan diri awak, sayangkan keluarga awak, jangan sekali-kali cuba. So, untuk video seterusnya, Ustaz akan terangkan, di video seterusnya, video yang ketiga, berkenaan dengan penyalahgunaan dadah.